Terima kasih, Syihan. Itu ungkapan pertama keluar dari mulut pertahanan negara Syarul Hazim selepas aksi cemerlang rakan sepasukannya yang nafikan sepakan penalti Myanmar selepas bola dikatakan terkena tangan pemain yang digelar Afro itu. Jika tidak, ia pasti akan jadi mimpi ngeri buat pemain pertahanan Selangor FC itu. First kali saya tak sangka dengan keputusan pengadil yang dia buat sebab bagi saya mungkin di pandangan ref itu hand, tapi pandangan saya tak tahulah sebab saya tak nampak benda tu sebab so saya rasa saya nak terima kasih juga kepada Syihan kerana menolong menepis bola daripada striker Myanmar. So saya rasa banyak lagi yang perlu saya pelajari dan banyak lagi kelemahan yang saya perlu pelajari. Selain Syihan, kredit juga harus diberikan kepada Faisal Halim kerana pamer aksi mantap ketika beberapa rakannya yang lain bergelut dengan persembahan masing-masing. Bekas tonggak Terengganu FC itu muncul viral Harimau Melaya menerusi gol tunggal perlawanan pada minit ke-52. Syukur Alhamdulillah, bukan saya yang membawa pasukan kita mendapat 3 mata. Kita semua pemain yang berusaha sendiri, akhirnya saya dapat peluang. Dan terima kasih kepada rakan-rakan berjuang sampai minit akhir. Walaupun game malam ni kita anggap begitu mudah sebenarnya, tapi sebaliknya yang berlaku, kedua-kedua pasukan bermain dengan sangat tempo tinggi, tapi inilah bola sepak, siapa yang dapat menjadikan gol dia menang. Baiklah, untuk memperkatakan tentang aksi perlawanan semalam, kita bersama dengan bekas pemain pasukan kebangsaan Stanley Bennett untuk merungkai prestasi Harimau Melaya menjelang perlawanan menentang Laos pada Sabtu. Baik, Stan, menuju perlawanan dengan Laos, apakah antara intipati penambahbaikan yang dirasakan perlu diberikan perhatian oleh Panggun terhadap corak permainan anak buahnya semalam, Stan? Fiza, saya merasakan dengan apa yang kita lihat ketika Vietnam menentang Laos, kita perlu fokus kepada diri kita sendiri. Kerana saya merasakan kita pasukan yang lebih baik, kita mempunyai kualiti yang lebih baik, dan saya merasakan kita mempunyai match winner yang lebih baik, iaitu dalam form of Faisal Halim. So bagi saya melihat jika kita boleh membawa perlawanan ini melontarkan serangan-serangan dengan boleh katakan organisation yang lebih baik di bahagian belakang, kita boleh mungkin mencabar scoreline Vietnam. Bagi saya semalam saya melihat Vietnam melontarkan sepenuhnya ketika menentang Laos, gerak serangan, mereka tekan tinggi, high pressing, dan Laos tidak dapat keluar. So bagi saya melihat di situlah Kim Panggon perlu melihat jika beliau boleh mengaturkan satu pasukan yang boleh serangan high level pressing, serangan yang tinggi. Mungkin satu pertukaran saja, mungkin Mukairi Ajmal bagi saya terlalu safe semalam dengan Stuart Wilkin dan juga Brandon Gunn. Mungkin anda memerlukan seseorang X factor, mungkin Mukairi Ajmal. Okey, membawa kepada Mukairi Ajmal itu, Stan yang nyatakan sebentar tadi, mungkin ada satu pertukaran yang perlu dilakukan oleh Kim Panggon berdepan dengan pasukan Laos. Tetapi mungkin pada pengamatan Stan sendiri, anda melihat struktur utama iaitu enjin di bahagian tengah semalam agak sedikit tenggelam. Anda bersetuju dengan enjin kita agak sedikit down semalam? Bagi saya dari segi struktur beliau, approach beliau agak baik sebenarnya, set up atas kertas lah. Apabila beliau bermain dengan 3-5-2 ataupun 5 dengan width yang sayap yang agak baik di kanan dan kiri. Apabila anda mempunyai kelebaran padang. Tapi nampaknya di bahagian tengah, di mana saya menyatakan tadi, tak ada link play. Kerana itu anda melihat mungkin first half ada pertukaran yang dilakukan, Darren Lock dikeluarkan, Lee Tak dimasukkan. Tapi sebenarnya di bahagian tengah lah saya tidak melihat begitu banyak antara-antaran ataupun penyambungan dari bahagian pertahanan ke tengah ke serangan. Dia lebih direct semalam daripada defend ke attack. Kerana link play di bahagian tengah, nampak kredit juga perlu diberikan kepada pasukan lawan apabila mereka dapat bertahan dengan baik. Tetapi saya melihat di situlah mungkin perlukan sedikit X factor. Kerana anda melihat Brandon dengan Stuart Wilkin, kedua-dua bersifat solid, nombor 6, boleh memenangi bola, boleh buat banyak defensif, bersifat pertahanan. Tapi dari segi serangan, apabila kita mempunyai bola, di situlah saya melihat mungkin ada perubahan yang perlu dilakukan.
kekuatan Lau yang mungkin akan menjadi perhatian utama Panggun nanti? Bagi saya melihat jika approach kita lebih brave lah, lebih brave dengan apa yang ada, mungkin peluang kita lebih baik ketika menentang Laos berbanding Myanmar yang saya melihat pasukan yang lebih kuat lah di kumpulan ini. Laos merupakan pasukan yang mungkin boleh katakan mungkin akan menghuni tempat terbawah dalam kumpulan ini. Okey, saya bawa sedikit soalan terakhir saya berkenaan dengan kebergantungan kita kepada Faisal Halim. Ada kena-mengena juga dengan apa yang telah Stan katakan link play. Jadi apakah di bahagian strike force itu akan ada pertukaran juga selain daripada Mukhadir Ajmal pada pengamatan Stan? Sorry Hafizal, saya tak berapa jelas kerana itu suka itu jawab. Bagi saya, sekali lagi saya kembali kepada segalanya yang berlaku semalam. Saya melihat mungkin first 45 minutes keserasian yang baru, kesebelasan yang baru, dan separuh masa kedua, 45 minit kedua bagi saya melihat ada perbezaan, ada beberapa perkara positif yang boleh diambil. Tetapi saya melihat ketika menentang Laos perlu berubah segalanya kerana kita perlu melihat kepada Laos sebagai pasukan yang pasti perlu mendapatkan 3 mata. So daripada awal approachnya perlu berani kerana kita punya quality, kita perlu mengambil risiko kerana saya rasa ia akan berbaloi. Itu adalah pendapat saya lah. Baik, apa pun terima kasih banyak Stanley. 3-0 sekurang-kurangnya. Okey. Thank you.